salam sejahtera. Saya Amirah Huda binti Muhammad Amir dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping akan membentangkan satu kajian tindakan yang telah saya laksanakan di bawah kategori individu sekolah rendah. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan kemahiran membezakan nilai-nilai murni bagi murid kurang upaya pendengaran tahun 4 menggunakan kaedah 3 serangkai. Kajian tindakan yang telah saya jalankan adalah berfokuskan kepada mata pelajaran pendidikan moral bagi murid kurang upaya pendengaran tahun 4. Dalam mata pelajaran pendidikan moral, murid perlu menguasai 14 nilai-nilai murni yang terdapat dalam silibus. Namun, setelah saya membuat refleksi terhadap pengajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC saya sepanjang pengajaran mata pelajaran pendidikan moral, saya mendapati bahawa murid kurang upaya sangat sukar untuk memahami nilai-nilai murni yang mempunyai seakan-akan maksud yang sesama, namun ianya adalah tetap berbeza. Maka saya mendapati bahawa saya perlu menggunakan kaedah yang melibatkan fizikal supaya murid lebih tertarik dan fokus untuk memahami perbezaan antara nilai-nilai murni tersebut. 3 serangkai yang saya jalankan dalam kajian tindakan ini adalah berteraskan kepada 3 teknik pengajaran iaitu teknik demonstrasi, teknik simulasi dan teknik permainan iaitu permainan charades. Bagi murid arus perdana, ia merupakan teknik yang sangat mudah untuk dikuasai, tetapi bagi murid kurang upaya, mereka memerlukan teknik-teknik yang melibatkan pergerakan fizikal dan visual bagi mereka memahami satu-satu maksud nilai murni dan dapat membezakannya. Objektif umum bagi kajian yang telah saya jalankan adalah untuk meningkatkan kemahiran membezakan nilai-nilai murni bagi murid kurang upaya pendengaran tahun 4 menggunakan kaedah 3 serangkai. Objektif khusus pula adalah murid dapat menunjukkan perlakuan nilai murni dengan betul menggunakan kaedah 3 serangkai. Seterusnya, murid dapat menjawab soalan membezakan nilai murni dengan betul menggunakan kaedah 3 serangkai. Telah mengadaptasi model Kurt-Lewin dalam menjalankan kajian ini. Bagi perancangan, saya telah merancang tindakan yang teratur dan teliti untuk mencapai objektif PDP dalam menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan teknik-teknik yang terdapat dalam kaedah 3 serangkai iaitu teknik demonstrasi, simulasi dan permainan. Saya telah menggunakan langkah-langkah yang telah saya rancang dalam RPH yang telah saya sediakan menggunakan kaedah 3 serangkai. Semasa PDP berlangsung, saya telah membuat refleksi menggunakan beberapa instrumen iaitu pemerhatian. Saya telah memerhatikan murid menggunakan senarai semak yang telah saya bina. Yang kedua, melalui analisis dokumen lembaran kerja yang saya berikan kepada murid mengikut tajuk-tajuk yang telah ditetapkan, dan seterusnya adalah melalui ujian pra dan ujian pasca semasa kajian dijalankan. Selesai PDPC yang saya jalankan, saya akan membuat refleksi bagi penambahbaikan setiap daripada kelemahan yang telah berlaku. Peserta kajian yang telah saya pilih dalam kajian ini adalah seorang murid perempuan berbangsa Cina tahun 4 mempunyai tahap pendengaran pada tahap yang teruk iaitu 75 decibels pada telinga kanan dan 90 decibels pada telinga kiri. Namun, murid ini sangat konsisten dalam memakai alat bantu dengar dan ini memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid tersebut. Kajian ini telah dijalankan dengan pemilihan tema berasaskan saya dan jiran, iaitu berpandukan kepada dokumen standard, kurikulum dan pentaksiran.
Segala gambar dan situasi bagi setiap nilai-nilai murni adalah berpandukan kepada buku teks supaya murid tidak keliru dengan situasi-situasi lain dalam nilai-nilai murni yang telah dipelajari. Nilai murni yang telah saya pilih dan saya dapati bahawa murid sangat sukar untuk membezakan nilai-nilai murni ini adalah nilai murni baik hati dengan kasih sayang, nilai murni rajin dan kerjasama, serta nilai murni berterima kasih dan hormat. Murid kurang upaya pendengaran menganggap nilai murni baik hati adalah sama seperti kasih sayang. Contoh nilai murni baik hati dan kasih sayang. Murid kurang upaya pendengaran sangat sukar untuk membezakan dua nilai murni ini kerana bagi mereka, baik hati dan kasih sayang adalah satu perkara yang sama. Apabila kami menanyakan kepada mereka satu situasi yang terdapat dalam gambar, adakah itu nilai baik hati atau nilai kasih sayang, murid akan cakap semua sama, semua baik. Baik, orang yang berkasih sayang baik, orang yang baik hati juga baik. Ini menimbulkan masalah dalam membezakan nilai-nilai murni tersebut. Kurang upaya pendengaran hanya bergantung kepada visual semata-mata kerana murid sangat sukar untuk memahami penerangan yang abstrak. Maka, pergerakan fizikal, lakonan perlu diadakan kepada murid supaya murid dapat mendalami nilai-nilai murni yang telah dipelajarinya. Sesi intervensi menggunakan kaedah 3 serangkai, saya telah jalankan sebanyak 3 kali sesi dan setiap sesi adalah selama 60 minit. Berikut merupakan langkah-langkah kajian yang telah saya jalankan menggunakan kaedah 3 serangkai. Hasil pemerhatian yang saya jalankan melalui senarai semak, saya mendapati bahawa murid menunjukkan peningkatan dalam sesi kedua dan sesi ketiga. Peningkatan yang dimaksudkan oleh murid adalah melalui mimik muka yang positif, peniruan semula perlakuan dengan betul, murid kurang teragak-agak untuk meneka nilai murni, murid dapat menyatakan nilai murni melalui kad gambar dan murid lebih yakin semasa menjawab lembaran kerja yang diedarkan. Analisis dokumen melalui lembaran kerja yang diedarkan juga menunjukkan peningkatan daripada sesi pertama, sesi kedua dan sesi ketiga di mana murid ini dapat mencapai 100% dalam lembaran kerja semasa sesi ketiga. Di ujian pra dan ujian pasca pula, murid ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik apabila murid hanya mendapat skor 33% dalam ujian pra dan murid menunjukkan peningkatan iaitu dengan mendapat skor 100% dalam ujian pasca. Ini adalah satu peningkatan yang sangat memberangsangkan bagi murid tersebut. Bagi refleksi dalam kajian tindakan yang telah saya jalankan, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan yang perlu saya titik beratkan untuk menjalankan kitaran kedua dalam kajian tindakan ini. Kekuatan kaedah 3 serangkai yang saya jalankan adalah menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dan ini adalah berkait rapat dengan anjakan ke-7 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kedua adalah kaedah 3 serangkai melibatkan unsur pergerakan fizikal. Yang ketiga pula adalah murid kurang upaya pendengaran dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan melalui pergerakan. Sekiranya guru tidak memahami isyarat yang dijalankan, maka murid boleh menunjukkan perlakuan ekspresi yang lebih semasa kaedah 3 serangkai ini dijalankan. Demikian, cadangan penambahbaikan dalam kaedah 3 serangkai ini adalah yang pertama, mempelbagaikan props semasa menjalankan intervensi menggunakan kaedah 3 serangkai. Dua, penggunaan token ekonomi sebagai penghargaan kepada usaha murid. Yang ketiga, memperbanyakkan lagi nilai-nilai murni supaya murid dapat meluaskan lagi kosakata serta pengetahuan tentang nilai murni. Dan yang keempat, penambahbaikan pengajaran dari aspek ekspresi guru sendiri. Sahaja pembentangan kajian tindakan saya.
Sekian, terima kasih.